dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Uniraza dan semua penonton yang sedang menonton UR Baca secara langsung sekarang walaupun di mana anda berada. Dan saya Najwa Sufian, moderator anda pada hari ini. Dan program kita pada hari ini iaitu UR Baca. Untuk pengetahuan anda, UR Baca ni adalah satu program bual bicara santai di bawah kelolaan Uniraza Library. Dan juga di bawah anjuran Knowledge Management Center dan dengan kerjasama Student Experience Department. Dan tujuan kita buat program ni adalah untuk kita pupuk budaya membaca, budaya pentingkan ilmu dan juga terutama sekali yang penting sekali ialah kita kongsikan pengetahuan yang kita dapat itu untuk manfaat semua dan juga warga ramai, terutamanya warga Uniraza. Dan dalam UR Baca 2022 kali ini, untuk pertama kalinya kita bawakan seorang anak muda yang berbakat besar dalam bidang penulisan dan juga seorang pelajar terbaik tahun 2021 di Volgograd State Medical University di Rusia. Dan bersama dengan saya, saudara Ahmad Ashraf bin Ahmad Zaki. Selamat datang, saudara. Terima kasih. Saya amat berbangga dapat jemputan datang sini, dapat bercakap tentang buku saya dan sangat seronoklah ada program macam ni. Dan terima kasihlah sebab sudi datang, sebab sudi bersama dengan kita dalam program kita pada hari ini. Dan saudara kita akan berkongsi sedikit sebanyak pengalaman pahit dan manis dan juga sama ada tentang beliau, tentang Rusia dan juga tentang buku dan juga karya sulung beliau pada hari ini. Dan saya rasa kita semua tahu tentang pepatah Melayu yang kata tak kenal maka tak cinta tu. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan saudara Ahmad Ashraf, sebab kalau kita tak berkenalan macam mana kita nak bercinta dengan perkongsian yang akan beliau kongsi sebentar saja lagi. Jadi saudara Ashraf, boleh ceritakan sedikit kepada semua tentang sedikit sebanyak tentang diri Ashraf, tentang latar belakang Ashraf. Mungkin sedikit sebanyak. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Ahmad Ashraf Haikal bin Ahmad Zaki. Saya merupakan pelajar tahun ketiga di Volgograd State Medical University di Rusia. Dan saya menulis karya di hadapan ni dan pada hari ini kita sebanyak tentang karya inilah. Saya difahamkan ini adalah karya sulung dan juga penulisan pertama Ahmad Ashraf. Jadi boleh tak ceritakan sedikit apa yang menjadi inspirasi ataupun apa yang mendorong Ahmad Ashraf nak menulis buku ni? Jadi bila nak menceritakan sejarah macam mana boleh beranaknya satu buku ni adalah pada tahun 2020. Saya waktu tu saya cuti musim panas dan saya pergi berjalan di Moskow. Dan bila saya berjalan dalam 1 minggu jugalah saya berjalan tu, saya balik semula ke Volgograd, saya balik di rumah saya. Lepas tu tiba-tiba mak saya call, dia tanyalah macam mana bercuti kat Moskow apa semua tu kan. Lepas tu dia tanya apa kata Ashraf bukukan pengalaman berjalan di Moskow dan secara general belajar di Rusia tu lah. Tapi sebab saya dah sampai ke Moskow, dah tengok capital of Russia ni kan yang sangat lawa by the way. Jadi mak saya kata boleh jadikan buku tu untuk pengalaman apa semua tu kan. Jadi antara yang mendorong saya buat buku ni adalah ibu saya sendirilah, dan ibu saya juga merupakan seorang penulis. Dia ada juga menulis karya dia sendiri. Dan mungkin dari situ jugalah saya dapat genetik untuk menulis. Itulah. Jadi kalau kita tengok buku ni, tajuknya lah Senandika Cinta. Orang kata senandika ni macam satu kosakata yang agak tinggi lah. Jarang dengar, jarang guna pun dia juga. Jadi boleh tak ceritakan apa maksud senandika ni dan senandika cinta secara generalnya lah. Cinta kepada siapa tau? Maksud senandika ni, maksud dia perbualan sendiri, iaitu monolog lah kan. Monolog seorang penulis iaitu saya bersama sama ada diri sendiri atau bersama pembaca. Dan untuk buku ini target saya pembaca lah kan. So basically monolog saya bersama dengan pembaca. Jadi apa yang saya pemikiran, apa yang saya memikirkan dalam otak saya kan, saya berkongsi dengan
dengan pembaca lah. So basically boleh katakan macam diary jugalah, bila macam kita berfikir kan, pada the end of the day kita menulis balik kan apa yang kita buat on daily basis kan. So boleh katakan juga buku ni sebagai contohnya macam diary saya, dan saya sharekan kepada pembaca. Dan cinta tu macam kita boleh tengok dekat tajuk depan ni, cinta tu kan kita highlight kan besar kan. Ramai orang kata cinta tu macam, cinta apa? Perempuan Rusia ke kan? Tapi tak pun sebenarnya. Basically cinta kepada ilmu medik tu, sebab saya ambil jurusan medik. Cinta kepada jurusan medik tu pembelajaran walaupun susah, tapi in the end kita still cinta. Macam mana? Boleh baca dalam buku tu. And also cinta kepada Rusia, negara terbesar di dunia ni. Jadi pahit manis di Rusia, walaupun negara bekas Soviet ni, macam mana saya boleh jatuh cinta dengan negara yang sangat besar ni. Dalam maksud cinta kan. Jadi cerita tentang Rusia ni, sebagai seorang rakyat Malaysia, mesti ada momen di mana Ashraf pertama kali menjejakkan kaki dekat Rusia ni. Jadi boleh tak ceritakan sedikit apa perasaan waktu tu menjejakkan kaki di Rusia waktu pertama kali tu, dan bagaimana sambutan orang Rusia terhadap orang asing terutamanya. Waktu first sampai tu boleh katakan kita takut lah. Sebab yelah Rusia kot kan, macam apa yang kita tahu, mafia kan. Mafia, gangster, agent apa semua tu kan. So macam waktu kita first sampai tu memang macam risau jugalah. Macam ibu saya sendiri pun dia kata, macam mana boleh sampai ke Rusia kan? Macam mana boleh belajar sampai ke Rusia? Jadi macam bila kita fikir balik tu, ya Allah, Rusia, mafia apa semua, tak takut. Macam mana kita nak belajar pula kan? Kalau kita nak duduk kerja apa semua tu lain lah. Ni belajar, kita nak duduk negara orang kan, dengan tak boleh berbahasa dia orang lagi. Tapi bila saya sampai di Rusia tu, saya memang amat terkejut lah. Memang apa orang kata, pandangan saya berubah 180 darjah. Dari buruknya tu jadi baik. Macam saya tak sangka tau macam tu. Jadi macam bila kita fikir macam mafia apa semua, sebenarnya tak ada pun. Bila saya sampai, tak ada pun orang gangster apa semua, tak ada. Memang orang sana sangat welcoming. Especially sebab saya dah belajar bahasa Rusia dekat Malaysia kan. So bila saya sampai sana, saya cuba approach diorang, bertutur dalam bahasa Rusia. Diorang memang welcoming gila. Diorang memang welcoming sangat. Sebab bila diorang tahu ada orang luar, foreigners, boleh berbahasa diorang sangat kagum. Sebab diorang tak sangka yang orang foreigners ni boleh belajar bahasa diorang. Sebab diorang tahu bahasa diorang tu sangat susah. Sebab dalam tata bahasa diorang tu ada 7 tata bahasa yang berbeza. And yelah, memang orang kata bahasa Rusia ni susah. Jadi bila kita boleh cakap bahasa diorang, first thing diorang akan react macam, oh, kamu boleh berbahasa Rusia? Sangat hebat. Sebab diorang bahasa Inggeris pun diorang tak boleh. Diorang sangat mengagumkan bahasa Rusia mereka ni. Jadi itulah nak tekankan, bila kita boleh berbahasa diorang tu, memang mereka sangat suka. Dan kita akan senang nak buat kawan dengan diorang lah. And lepas tu, sebab nak compare Rusia dengan Malaysia, memang sangat beza. Especially dari segi architecture. Macam kita dekat sini kan, kita banyak mana-mana semua naik kereta kan. Sampai sana kereta kita tak pakai sangat. Kita banyak pakai public transport, jalan kaki. Macam saya dari rumah saya pergi universiti pun, jalan kaki je semua tu. Jadi benda tu saya tak biasa kan. Sebab dekat Malaysia apa-apa semua naik motor, naik kereta. Jadi bila sampai sana kita kena berubah jugalah. Nak kena biasakan lah kan. So yang tu lah antara first impression yang saya sampai kat sana. Memang Jadi realiti dengan apa yang kita nampak selama ni, macam ada perbezaan sedikit sebanyak lah. Dan cerita tentang buku ni kan, berbalik pada buku ni, boleh tak Ashraf ceritakan secara keseluruhan, secara generalnya tentang buku ni, Senandika Cinta dan Corona di Rusia? Apa yang diceritakan dalam buku ni, apa yang dibincangkan, ataupun apa yang topik-topik yang ada dalam buku ni? Okay, boleh kita boleh go through satu topik kita tengok. Okay, so macam secara general, saya dah ceritakan tadi pasal Senandika Cinta dan Corona. Basically saya punya monolog bersama pembaca tentang cinta saya terhadap Rusia dan ilmu medik tu lah.
Dan pada bab pertama ni, senandika kala corona mengganas di Rusia. Ialah antara topik besar juga adalah corona di Rusia, sebab pada tahun 2020, iaitu tahun saya mula menulis buku ni, adalah waktu tu corona tu tengah mengganas waktu tu. Yelah, start berapa? Start pun dalam 2020. 2020 tu mula kuarantin mula lockdown apa semua tu kan. So mulanya saya tulis perkataan pertama adalah waktu kuarantin tu, waktu lockdown tu. Sebab pada bulan 3 2020 Rusia mulakan dia impose 2 minggu kena lockdown. Memang total lockdown lah, tak boleh pergi mana-mana. So waktu tu okey lah, saya mula menulis kan. Saya tulis sedikit sebanyak pasal corona ni. Lepas tu saya pun adalah keep track dengan government punya dia punya rules, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat kat waktu lockdown tu, untuk saya tulis dalam ni lah. SOP dan sebagainya. Jadi dekat situ saya ada tulis jugalah waktu corona ni, sebab kita sebagai seorang Muslim, kita nak beli kita nak makan semua kena makanan halal kan. So jadi bila lockdown ni, kita nak keluar pergi grocery stores pun dah susah, dah tak boleh. Apatah lagi nak mendapatkan makanan halal. So yang tu pun saya ada tulis dalam bab ni lah, senandika kala corona mengganas ni. Dan saya tengok banyak juga topik yang diceritakan kan, tentang 4 musim, tentang survival skill, dan saya tertarik dengan salah satu topik ataupun isi kandungan dekat dalam buku ni, iaitu Oops, jangan sesat di Rusia. Boleh tak Ashraf ceritakan kenapa tak boleh sesat dekat Rusia ni? Okey. Kerana jangan sesat di Rusia ni, sebenarnya nak sesat di Rusia agak susah juga sebenarnya. So itulah kita kata janganlah sesat di Rusia. Salah satu mungkin sebab orang sesat di Rusia adalah kerana tidak boleh berbahasa mereka. Tidak boleh berbahasa Rusia tu lah, kita panggil Ruski. Ruski tu bahasa Rusia lah. So bila kita tengok dalam bab Oops, jangan sesat di Rusia ni, kita nak ceritakan tentang kemudahan di Rusia tu lah. Kemudahan dari segi transport, bas, metro, lepas tu ada lagi taksi apa semua tu. And dekat Rusia, sistem bas mereka sangat efisien. Kita ada satu app ni, nama dia Yandex Maps tau. Di Yandex Maps tu kita boleh track bas ni lagi berapa minit nak sampai. Kalau dia kata 5 minit lagi nak sampai, 5 minit betul dia sampai. Memang seminit je. Seminit pun tak lewat. Lepas tu dekat Yandex Maps tu memang bus stop semua tu memang ada. Dia macam Waze, tapi kita boleh tahu bus stop apa semua tu kat mana. So macam contohlah, kita pergi satu tempat yang kita tak kenal, tak pernah pergi pun kan. Kita boleh buka Yandex Map tu, kita tengok ada bus stop kat depan ni. Okey, kita naik bus tu, lepas tu kita pergilah balik rumah ke apa semua tu kan. Agak mudah lah kalau agak mudah. And itulah, nak sesat tu sangat susah. Lepas tu yang tu dekat Moskow. Lepas tu dekat Volgograd pun, tempat yang saya belajar tu. Dekat Volgograd ni pun yalah, dia ada 2 jalan je, 2 jalan highway besar lah. So kalau macam contoh kita sesat, kita berbalik pada highway tu. Highway tu semula. Tapi mainly yang kita nak tekankan dekat bab Oops, jangan sesat di Rusia ni adalah bagaimana public transportation di sana tu sangat efisien dan sangat memang orang guna pakai pun. Dah faham, sebab macam yang Ashraf ceritakan tadi, memang dekat sana mainly orang guna public transportation lah. Jadi tak heran lah dekat sana transportation dia sangat efisien kan. Jadi salah satu soalan seterusnya, bila macam yang kita kata, kita berbincang tentang keadaan di Rusia sewaktu COVID-19 menular dan sewaktu wabak ni mengganas awal-awal ni. Jadi Ashraf dah merasa lockdown dekat sana. Kemudian bagaimana Ashraf boleh buat keputusan untuk pulang ke Malaysia? Jadi keputusan tu atas arahan universiti, atas arahan kedutaan ke, ataupun atas keputusan Ashraf sendiri? Okey, pada awalnya kita orang cuti musim panas bulan 6 sampai bulan 9 tu, 3 bulan tu. So kalau macam tak balik Malaysia, tak tahu nak buat apa. Memang duduk rumah sajalah kan. So for first tu memang kita fikir nak balik. Memang dah book flight pun waktu tu. Saya dah book flight Qatar Airways untuk balik tu macam tengah bulan 6 macam tu. Lepas tu waktu tu COVID tengah mengganas waktu tu. So kita orang pun macam actually kita orang gamble je lah, sebab tak tahu flight akan cancel ke apa ke tak kan. So lepas tu betul, macam 2 hari sebelum flight saya tu, flight cancel. So waktu tu memang dah pening lah kan, flight cancel apa semua, macam mana nak balik.
Lepas tu sebab awal-awal tu pun kedutaan ada kata kalau nak balik boleh, kalau nak balik memang kena balik cepat. Sebab kalau Rusia tutup border dia, memang dia nak buka tu memang lama lagi lah. Memang setahun 2 tahun baru dia nak buka border tu. So kalau nak balik memang kena fikir betul-betul nak balik ke tak. Kalau nak balik, okay, terus balik. Jangan fikir lama-lama. Lepas tu, tu yang saya book flight tau. Lepas tu bila flight dah cancel, kita orang jadinya macam kita orang tak tahu nak buat apa. Sebab kalau tak naik flight Qatar tu memang dah tak boleh balik lah. So lepas tu tiba-tibanya ada flight, apa orang kata, repatriation flight. Flight chartered lah orang buat kan. So tiba-tiba ada flight yang tu pula. So bila ada flight repatriation tu, saya pun macam, sebab memang nak balik kan. Sebab dah book flight, dah cancel apa semua, memang fikir macam mana nak balik. So bila ada repatriation flight tu, okay, terus ambil flight tu, terus balik. So jadinya dari situlah embassy pun dia kata, okay, kalau nak ambil je lah. Sebab kalau tak ambil flight ni memang tak balik lah, tak boleh balik Malaysia dah. Memang lama lah duduk dekat sana. Jadi dah merasa lockdown dekat Rusia dengan lockdown kat Malaysia. Cuba comparekan sikit. Apa beza lockdown dekat sana dengan lockdown dekat sini? Okay, kalau macam kita lockdown dekat Malaysia ni kan, macam saya jelah di bawah tanggungan mak ayah. Makanan apa semua tu mak ayah settlekan lah. Tak fikir lah. So duduk rumah saja. Lepas tu rumah pun, jelah nak compare rumah Malaysia dengan rumah di Rusia, beza. Macam rumah kita kan ada ruang tamu, ada bilik ni, ada bilik tu, ada tandas ni, apa semua. Macam rumah saya dekat Rusia, bilik pun kecil macam tu. Lepas tu ruang tamu pun tak ada. So nak kata selesa tak selesa tu selesa lagi dekat Malaysia lah. Dari segi yelah, lagipun kalau saya dekat Rusia, semua benda saya uruskan. Nak beli makanan apa semua tu saya kena keluar sendiri. Lepas tu kalau macam kita nak keluar dekat Rusia tu pun banyak SOP dia juga. Kita kena tulis surat apa semua tu. Lagi ketat. Macam yelah kat Malaysia ni kan macam sekarang boleh katakan reda dah lah kan. Kita boleh keluar macam tu. Cuma MySejahtera apa semua kena scan semua tu je lah kan. Macam dekat Rusia tu yelah kita kena tulis surat apa semua tu. Kena bawa surat tu. Lepas tu pasport tu memang kena ada every time lah. So dekat Malaysia ni lagi mudah lah nak compare dengan kat Rusia. Macam mana pembelajaran atas talian pula? Perasaan sebagai seorang pelajar perubatan, belajar atas talian, belajar dalam lockdown lagi. Okay. Pelajaran atas talian, especially untuk student medik, saya rasa memang sebenarnya tak relevan. Kerana macam saya tahun ketiga, saya dah mula belajar macam basic surgery apa semua tu, kita orang dah ambil. Subjek tu memang kita orang dah ada. So macam like 2-3 minggu lepas hari tu, kita orang ada kelas, kita orang belajar stitching tau. Buat stitch tu kan. Jadi apa yang cikgu buat, dia tunjuk depan kamera je. Buat stitching macam tu. Jadi kita orang pun tak nampak dengan jelas. Jadi macam mana kita orang nak belajar benda tu kan? Sebab nak stitching siapa kan? Jadi bila kita belajar atas talian ni dekat Malaysia pula kan, jadi tak relevan and tak tahu nak belajar macam mana. Especially part-part surgery yang hands on ni lah, yang practical ni kan, yang kita kena ada dekat sana, kita kena buat. Jadi itulah macam subjek surgery ni memang tak boleh go terus lah. Memang tak boleh belajar. Berbalik pada proses penghasilan buku ni, dia tak Ashraf kongsikan pengalaman dan juga cabaran nak buat buku ni kan? Ada tak waktu awal-awal nak tulis buku ni? Yelah macam kita tahu nak tulis buku ni bukan senang. Kita nak fikir dia punya plot lah, kita nak fikir macam-macam bahasa lah, gaya bahasa bagai apa semua. Waktu Ashraf nak menulis tu, ada tak fikir macam apa perkara yang Ashraf fikirkan waktu nak menulis tu? Kemudian apa cabaran ketika menulis tu? Jadi apa yang saya buat buku macam ni kan, buku ni boleh dikatakan travelog jugalah. Bagi saya untuk menghasilkan travelog ni lebih mudah daripada kita nak menghasilkan macam novel ke apa semua tu kan. Sebab saya hasilkan buku ni, plot apa semua tu dah sedia ada. Macam okay, first saya cakap tentang corona kan, sebab yang tu tajuk besar. Cakap pasal pengalaman di corona ni, pengalaman di Rusia ketika corona. Yang tu macam mana? Okay, yang tu dah satu bab. Lepas tu cerita pula tentang Rusia ni, sebab Rusia agak asing sebenarnya dekat orang Malaysia ni. Macam yelah kalau orang nak pergi travel ke apa semua kan, orang tak terfikir nak pergi Rusia kan. Orang fikir nak pergi Europe, pergi London, Paris apa semua tu kan.
Okay, so saya ceritalah sedikit sebanyak tentang Rusia. Okay, tu dah 2 bab. Lepas tu cerita pula tentang musim-musim di Rusia. Ada 4 musim. Musim winter macam mana, musim spring macam mana, musim winter musim panas, musim luruh macam mana, setiap satu tu. Tu pun dah jadi satu bab. Lepas tu cerita pula pasal pasal tentang bangunan-bangunan yang cantik di Rusia kan. Itu pun dah satu bab. Jadi untuk menghasilkan buku ni nak fikirkan plot tu tak susah mana kerana plot tu sebenarnya dah sedia ada. Jadi saya tinggal fikir je nak elaborate tu macam mana. Lepas tu antara cabaran yang timbul ketika nak menghasilkan buku ni adalah nak printing tu lah, sebab buku ni terbitan sendiri under Dr. Max Enterprise. Jadi yang tu costing pun agak besar jugalah. So bila nak kita nak print buku ni kena keluarkan modal yang agak besar lah. Yang tu je lah antara cabaran ni. Dan saya dah jawab dah soalan ni yang menjadi tulang belakang dan juga pendukung Ashraf untuk menghasilkan buku ni adalah ibu kepada Ashraf lah. Dan secara generalnya, kalaulah dekat penonton dekat luar sana, Wahid Razak ataupun penonton dekat luar sana nak menulis ataupun nak cuba menghasilkan buku sendiri, ada tak secara peribadinya, ada tak tips-tips yang boleh dikongsikan kepada orang yang baru nak berjinak dengan dunia penulisan ni lah? Okay. Macam saya boleh kata dari sudut pandangan penulisan travelog lah, sebab apa yang saya buat ni kan. So antara tips untuk kita menulis travelog ni adalah untuk ambil banyak-banyak gambar. Contohnya macam kita pergi kita nak tulis tentang tak payah luar negara pun. Kalau macam kita nak tulis tentang Penang pun kan, kita bercuti kat Penang, banyakkan gambar. Sebab gambar tu ibarat kita berkomunikasi dengan pembaca tu, kita seolah-olah membawa pembaca tu sekali di Penang tu. Macam ramai orang kasih feedback membaca buku Senandika Cinta dan Corona ni adalah diorang kata, seakan-akan saya berada di Rusia macam tu. Jadi kita boleh bawa mereka bersama dalam experience ketika mereka membaca tu. Jadi macam kalau kita nak tulis buku macam ni, banyakkan gambar and tulis penulisan kita tu based on pengalaman kita sendiri je. Macam travelog ni tak payah guna tata bahasa yang tinggi-tinggi pun, kita guna bahasa santai je. Bahasa yang dekat dengan orang. Yang orang boleh faham, yang tak heavy sangat kan. Tapi kalau dari segi nak tulis novel apa semua tu, saya tak tahulah, bukan tak pernah lagi lah. Kita ada dapat soalan daripada penonton. Yang pertama Arzida Zakbar. Beliau kata seronoknya dapat belajar di Rusia. Berapa lama Ashraf ambil masa untuk menulis dan menyiapkan Senandika Cinta dan Corona di Rusia? Agak lama. Boleh katakan setahun jugalah proses dari start to finish tu. Macam saya kata, saya start tahun 2020 dan buku ni mula berada di pasaran November 2021. So yalah, setahun lah. Setahun lebih lah. Dia jadi lambat tu kerana saya juga seorang pelajar. Jadi saya kena balancekan student life tu dengan saya punya penulisan ni lah. Tapi jadi boleh katakan agak senang kerana saya berada di Malaysia dan saya belajar online kelas kan. So saya belajar online kelas di Malaysia mengikut waktu Rusia. Iaitu kelas saya paling awal mula pukul 1 petang. 1 petang. Jadi pagi tu saya free, memang tak ada apa-apa. So kadang pagi-pagi tu saya tulis lah sikit-sikit kan. Lepas tu kalau malam-malam tu sebelum saya tidur pun tambah lagi sikit. Jadi actually banyak masa jugalah, sebab mainly sebab kelas saya start pukul 1 petang tu. Jadi pagi tu saya free. Jadi kebanyakan masa tu adalah masa-masa renggang tu digunakan. Secara totalnya diambil secara setahun. Setahun lah. Soalan kedua, dekat sana pakai mask juga ke? Soalan daripada Jana Ira. Soalan ni bagus. Kat sana diorang tak pakai mask. Tapi wajib pakai mask di tempat yang sesak. Contohnya dalam bas, dalam metro. So mask tu kena standby, memang kena sentiasa bawa. So kalau macam kita berjalan-jalan masuk kedai apa semua tu tak payah pakai. Tapi once kita masuk dalam bas, kita masuk dalam metro, kena pakai lah yang tu. Yang tu memang rules dia. And dalam kelas pun saya tanya kawan-kawan saya yang ada dekat Rusia ni lah. Mereka kata dalam kelas memang kena pakai mask. Memang, yalah sebab diorang pun dah mula kelas fizikal, memang kena patuh SOP lah. Tapi secara kalau macam kita berjalan-jalan di taman apa semua, kalau kita
jalan seorang-seorang apa semua, mask tu tak payah pakai pun. Masih orang kata masih ada kelonggaran lah. Masih ada kelonggarannya, betul. Kelonggaran lah berbanding dekat Malaysia, mostly kita kena pakai. Keluar rumah je kena pakai mask. Memang kena pakai dan sebagainya lah. Okey, ada lagi soalan. Ada yang bertanya, selain daripada membaca, apa hobi Ashraf? Sebab orang kata menulis ni tak sah kalau orang tak baca ni. Betul. Saya waktu kecil-kecil tu memang saya suka baca lah. Saya banyak membaca. Dulu saya suka baca novel lah. Novel bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dulu tu. Tapi waktu kecil banyak bahasa Inggeris juga. Bahasa Melayu ni tak banyak sangat pun. Tapi selain membaca, selain buku ni, saya juga suka main game lah, biasalah lelaki kan. Jadi selain menulis dan membaca, dalam masa renggang saya banyak main game juga. Dan yalah, kita main game ni sebenarnya lepak dengan kawan juga. Macam kita sembang dengan kawan secara maya apa semua tu kan. Jadi dari situ banyak juga boleh release stress apa semua tu. Jadi yalah. Dan orang kata pasal lagi satu soalan ialah tentang bahasa Rusia. Orang tanya, susah tak nak belajar bahasa Rusia? Dan berapa lama Ashraf ambil masa untuk faham bahasa Rusia? Okay, bahasa Rusia ni orang kata, ramailah orang kata kan, antara bahasa yang susah juga selain bahasa Arab orang kata. And saya mengambil bahasa Rusia, nak boleh bertutur, nak boleh mula bercakap tu boleh dikatakan setahun jugalah. Orang kata, sebab macam sebelum ni saya ada baca apa semua, orang kata 6 bulan je boleh dah bahasa luar ni. Tapi untuk bahasa Rusia setahun jugalah, sebab perkataan diorang tu banyak, tu satu. Lepas tu diorang punya tatah bahasa tu banyak, ada 7. Jadi contohlah macam kita kata buku ni kan. Buku ni dia punya gender sendiri. Dia ada apa gender dalam bahasa ni? Gender apa? Gender lah, lelaki ke perempuan kan. So yang tu kita kena tahu, buku ni apa, lelaki ke perempuan? Macam bahasa Arab juga. Macam bahasa Arab kan ada nahu apa semua tu kan. Macam tu lah bahasa Rusia. So kita kena hafal buku ni gender dia apa, lepas tu ni apa semua tu. So bila kita dah tahu apa semua, kita dah hafal semua tu, barulah kita boleh bercakap. Sebab kalau tak, yang kita nak keluarkan perkataan apa pun kita tak tahu. So memang bahasa Rusia ni lama betul dan sangat susah lah. Basic tu sangatlah perlu untuk buat lah. Dan cerita tentang buku ni, kalau orang kat luar sana, pelajar Unirazak dan juga siapa saja yang menonton kat luar sana nak dapatkan buku Ashraf ni, boleh tak bagi tahu, kongsikan bagaimana mereka boleh dapatkan buku ni? Okay, buku ni memang tengah dalam pasaran sekarang ni. So kalau nak dapatkan buku ni boleh contact, nak bagi nombor ni macam ni? Just cakap boleh dulu. sebut dulu. Okay, boleh contact nombor 012 694 6483. Okay, 012 694 6483. Boleh contact Zaki. Boleh kata je nak buku Senandika Cinta dan Corona. Nanti dia akan handle lepas tu lah. Dan saya rasa banyak informasi yang kita banyak informasi menarik tentang Rusia yang kita dengar hari ini. Banyak informasi tentang Ahmad Ashraf, tentang Rusia, tentang kehidupan beliau sebagai seorang pelajar perubatan di Rusia, dan segalanya tentang Rusia, segalanya tentang penulisan kita aplikasikan dan juga kita kongsikan dalam program kita pada hari ini, iaitu UR Baca. Dan sedikit sebanyak menukar sudut pandang kita tentang Rusia. Dan daripada Jannah Ira, dia bertanya, orang Rusia tak guna bahasa Inggeris ke? Oh, okay. Orang Rusia, diorang tak guna bahasa Inggeris, yes, yang tu memang betul. Tapi diorang baru mula untuk memupuk bahasa Inggeris ni. Jadi kalau macam kita jumpa macam orang yang tua-tua kan, orang yang dah berumur macam 30 tahun, 40 tahun, mereka tak boleh bahasa Rusia. Sebab waktu zaman sekolah, diorang tak belajar bahasa Inggeris, tak belajar bahasa Inggeris tu. Tapi untuk generasi muda, yang macam sekarang tengah sekolah rendah, baru sekarang ni diorang mula memupuk bahasa Inggeris ni. So kalau macam kita jumpa macam budak-budak kecil kan, yang sekolah rendah lagi, mungkin sekolah menengah juga, mereka boleh berbahasa Inggeris ni.
Tapi kalau macam orang yang dah berumur yang tengah kerja apa semua ni, mereka tak boleh lah juga. kebanyakan mereka tak boleh. Kebanyakan mereka tak boleh. Sebab dekat sekolah tu sendiri tak ada bahasa Inggeris. Tapi bercerita tentang bahasa Inggeris tu sendiri, maksudnya orang-orang dekat Malaysia ni tak adalah memandang serong kepada orang-orang yang berbahasa asing. Sebab ada certain country, orang kata dia ada xenophobia. Macam dia fobia dengan orang asing ataupun dia fobia dengan orang yang membawa masuk budaya mereka ke negara mereka lah. Jadi orang kata dekat Malaysia ni tak adalah semua tu. Tak ada semua tu. Mereka boleh katakan mereka menerima sebenarnya orang luar ni. Jadi kalau macam kita bertutur bahasa asing pun mereka buat tak layan pun. Jadi tak ada. Diorang xenofobia dekat sana memang tak ada. Jadi kepada semua penonton kat luar sana, tak usah takut, tak usah gentar nak berkunjung ke Rusia. Mungkin lepas ni boleh masukkan Rusia sebagai salah satu orang kata tempat istimewa untuk pergi melancong dan sebagainya, masukkan dalam bucket list dan sebagainya lah. Dan mungkin lepas ni Rusia juga akan menjadi salah satu destinasi bukan sahaja untuk melancong dan juga untuk menyambung pelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Ashraf Haikal kerana sudi untuk memenuhi undangan dan berkongsi tentang buku, tentang Ashraf, tentang Rusia dan sebagainya. Dan semoga saudara Ashraf orang kata berjaya dalam setiap bidang yang diceburi dan menjadi seorang doktor, bukan sahaja seorang doktor yang mampu merawat orang ramai, tapi seorang doktor juga yang mampu untuk menulis dan juga menyentuh hati para pembaca kan. Orang kata jadi bila akan pulang semula ke Rusia? Ahad ni sebenarnya. Berapa hari lagi je. Tak lama lagi akan menjengak semula ke Rusia. Dan kita ucapkan selamat pulang ke Rusia. Dan untuk para penonton yang sedang mengikuti live streaming di YouTube, kami ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton dan juga bersama dengan kita dalam program You Are Baca ini. Dan dalam masa yang sama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Uni Razak Library, Knowledge Management Center dan juga Student Experience Department atas anjuran program yang cukup bermanfaat untuk warga Uni Razak dan juga mereka yang berada di luar sana. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Sekian, terima kasih.